Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga ya. Jadi jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya. Baik, saya terbaca satu kenyataan yang dibuat oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi semalam, di mana Zahid ditanya berkenaan ura-ura bahawa 7 MP UMNO bakal kosongkan kerusi Dewan Rakyat. Okey, so itu yang saya nak ulas ya. Jadi Zahid menafikan perkara itu dan berkata ianya khabar angin. Tapi dalam kenyataan yang sama, dari satu sudut dia kata itu khabar angin, itu tak betul, jadi confident. Tapi dari satu sudut lagi dia beri penjelasan seolah-olah menyeru ya, supaya kalau sekalipun nak ada pendapat yang lain atau nak berubah pendapat dan sebagainya, tunggu sehingga habis penggal ya, bukan sekarang ya. Jadi di situ sudah nampak Zahid tidak pasti, sampai dia secara halus menyeru jangan kosongkan kerusi. Itu yang saya baca ya. Sebab kalau tak kata sahaja tidak, kenyataan dia akan berbunyi lain. Kenyataan dia akan berbunyi tidak, itu hanya khabar angin. MP-MP kita tahu benar ini tidak harus dilakukan, mereka akan tunggu habis penggal. Tetapi ini tidak, Zahid kata khabar angin. Tetapi tiba-tiba pula nampak macam tak pasti. Dia kata oh tunggu sehingga habis penggal, seolah-olah menyeru MP itu. Jadi sebenarnya saya di sini untuk memberitahu bahawa andai kata ya ada perancangan untuk kosongkan kerusi oleh mana-mana MP, Zahid tidak mungkin tahu, kerana perancangan ini tidak akan libatkan Zahid. Itu secara logik, itu yang saya lihat. Kedua, Zahid kata jangan ada kepentingan diri. Jika MP itu kosongkan kerusi, ini ada kepentingan peribadi, dia perlu pentingkan rakyat dulu. Sebenarnya itu pun tak masuk akal. Sebab tak masuk akal, selain daripada hakikat bahawa itu menunjukkan Zahid cubalah, dia takut. Dia takut, sebab itu dia kata begitu. Tapi selain daripada itu, kalau MP kosongkan kerusi sekalipun, ianya adalah demi rakyat, bukan demi peribadi. Malah MP UMNO atau BN yang kosongkan kerusi dan cetus PRK adalah seorang yang patut dipuji, kerana MP BN telah diperdaya oleh Zahid selepas PRU 15. Ini didedahkan oleh Anwar Musa. Anwar Musa mendedahkan warkah Zahid kepada Yang di-Pertuan Agong sehari selepas Zahid buat mesyuarat Majlis Kepimpinan Tertinggi BN, di mana diputuskan bahawa barisan akan duduk dalam pembangkang. Tetapi sebelum berjumpa Agong, sebelumnya Zahid jangan pula kata oh Agong suruh UMNO kerjasama dengan PH, dan ini sebelum Zahid dah ada satu warkah. Di dalam warkah itu Zahid belum jumpa lagi Agong ya, belum jumpa, tapi dia tipu kononnya 30 MP BN sokong Anwar. Ini mungkin telah mempengaruhi, telah mempengaruhi Yang di-Pertuan Agong. Jadi benda ni akhirnya mencetuskan, kalau anda masih ingat laporan media, mencetuskan kemarahan di kalangan ahli-ahli Parlimen BN, sampai ahli Parlimen BN MCA, MIC dan ada yang lain minta Zahid letak jawatan. Mereka buat usul tidak percaya kepada Zahid, dan Zahid akhirnya mengaku berhubung warkah itu. Jadi ini bukan fitnah ya. So demokrasi, hak berperlembagaan ahli-ahli Parlimen itu telah dicabuli oleh Zahid. Jadi jika MP ni letak jawatan dan kemudian tercetus kosongkan kerusi, kemudian tercetus PRK, dan mereka mendapatkan semula mandat rakyat atas platform baru, contohnya platform perikatan, maka dengan mandat baru ni, ini adalah proses demokrasi bagi mereka untuk melaksanakan tugas yang telah dihalang dulu, iaitu tanggungjawab dan kuasa berperlembagaan mereka secara peribadi menentukan siapa yang mereka sokong sebagai Perdana Menteri. Jadi ini untuk rakyat dan harus dipuji kerana ia melalui proses demokrasi. Ketiga, Zahid kata mereka dah tanda tangani aku janji. Baik, aku janji ni hal dalaman UMNO pertama ya.
ia tidak libatkan Dewan Rakyat, ia tidak libatkan perlembagaan bila timbul soal sokong Perdana Menteri. Sebab apa? Aku janji apa pun yang ditandatangani, aku janji yang ditandatangani, saya faham mereka beri kuasa kepada Zahid untuk tentukan ya hal-hal berkaitan dengan pelantikan PM, ya. Jadi aku janji apa pun yang ditandatangani, perlembagaan Malaysia buta parti bila melibatkan hal-hal berkaitan dengan sokongan MP terhadap Perdana Menteri. Dan Akta Anti Lompat Parti tidak ada kaitan dengan hak berperlembagaan MP untuk tentukan siapa jadi Perdana Menteri. Sebab perkara-perkara berkaitan yang memberi hak perlembagaan kepada MP untuk tentukan calon mana yang mereka sokong sebagai Perdana Menteri, ataupun adakah mereka kekal sokong seorang Perdana Menteri yang sedia ada, tidak dipinda untuk mengaitkannya dengan Akta Anti Lompat Parti. Begitu juga Akta Anti Lompat Parti tidak ada mana-mana klausa yang berkait dengan pelantikan Perdana Menteri. Jadi tidak kira apa pun pendirian parti, tidak boleh cabuli hak berperlembagaan untuk MP menentukan secara peribadi sama ada mereka sokong seorang calon Perdana Menteri ataupun kekal sokong Perdana Menteri yang sedia ada. Dan sekalipun seorang MP membuat satu keputusan bertentangan dengan parti dan parti tidak puas hati kemudian Zahid pecat MP itu tidak perlu kosongkan kerusi. Jadi MP UMNO dan BN ni dia boleh sebenarnya tarik sokongan tanpa perlu kosongkan kerusi, atau mereka boleh kosongkan kerusi dan cetus PRK. Okey, baik. Kemudian ada orang kata, sebelum saya ke poin keempat, jadi Zahid tidak boleh sebut berkenaan dengan apa orang kata, aku janji yang ditandatangani. Aku janji tu hal UMNO. Babak nak kosongkan kerusi ke tidak, Dewan Rakyat tak perlu hirau aku janji apa yang ditandatangani oleh UMNO, itu hal parti, ya. Babak Dewan Negara, Dewan Rakyat, babak nak lantik Perdana Menteri itu tak rujuk aku janji itu tak relevan langsung. Dan lebih penting lagi, aku janji itu ditandatangani sebelum pilihan raya umum ke-15. Jadi sebenarnya aku janji itu tak relevan sebab pada masa tu mereka yang menandatangannya bukannya MP. Jadi dia tak relevan sebenarnya. Aku janji itu tak ada nilai. Dia sekeping kertas yang tidak ada nilai, ya. Baik. So itu berbabak aku janji, ya. Dan seperkara lagi, sebenarnya ada orang tanya saya, okey, kalau 7 MPBN ni andai katalah, sebab benarkah ada 7 MPBN yang akan kosongkan kerusi itu, jangan tanya saya lah. Saya tak mau cerita, saya pun tak nak komen benda-benda macam tu lah. Tetapi andai katalah ada 7 MPBN yang kosongkan kerusi. Jadi bagaimana nak kira majoriti? Okey, bila 7 MP kosongkan kerusi, jadi Dewan Rakyat selagi tidak ada pilihan raya kecil, Dewan Rakyat sudah kurang 7 kerusi, 7 wakil, ya. Jadi 222 tolak 7 berapa? 215. Jadi 215 bahagi 7 bahagi 2 dapat berapa? 107.5. Maknanya Anwar perlu ada sokongan 108 MP untuk kekal sebagai PM. Jadi 108 MP ni Pakatan Harapan ada 81 kerusi, campur satu dari muda dapat 82. Jadi dia perlu 26 lagi dari kita ambil Barisan Nasional. Kita jangan kira Sabah dan Sarawak lah. Jadi boleh tak dia dapat 26 daripada Barisan Nasional? Tak boleh, sebab 7 MP dah tak ada dari Barisan Nasional. Jadi dengan itu Barisan Nasional tidak boleh menjamin kedudukan Anwar sebagai Perdana Menteri. Anwar akan bergantung sepenuhnya kepada Sabah dan Sarawak jika 7 MP kosongkan kerusi. So itu jawapannya. So itu sahaja saya nak jelaskan. Khususnya saya nak beritahu Zahid, jangan kata bila MP tu kosongkan kerusi, andai kata berlaku, ya, saya bukan kata ianya berlaku, andai kata berlaku, tidak kira berapa MP BN yang kosongkan kerusi, jangan kata mereka pentingkan diri. Sebenarnya mereka harus dipuji kerana mereka pentingkan rakyat dan mereka hendak menyuburkan semula demokrasi dan mereka melakukannya menerusi proses demokrasi. Okey, kami dah ubah pandangan kami, jadi kami kosongkan kerusi, kami biarkan rakyat memilih, dan jika rakyat kekal memilih kami boleh buat keputusan baru.
So itu harus dipuji, ya, daripada duduk dalam parti di mana ada seorang diktator bernama Zaid Hamidi yang kemudiannya menggunakan menteri yang telah salah guna kuasa apabila dia telah mengatasi ROS, ya. ROS dah keluar kenyataan bahawa mereka tidak mengiktiraf, ya, usul yang di dalam PAU yang membenarkan jawatan presiden tidak ditandingi. Saifuddin Nasution kata dia tak tahu menahu berkenaan dengan surat ROS, tapi dia buat keputusan itu dah salah guna kuasa. Saya dah buat show dengan peguam, memang sah itu salah guna kuasa, dan Saifuddin Nasution beri pengecualian kepada UMNO supaya jawatan Zahid tidak boleh dicabar. Nak duduk dalam keadaan itu di mana parti itu bukan lagi memperjuangkan orang Melayu tetapi memperjuangkan Zaid Hamidi yang seterusnya memecat dan menggantung sesiapa yang mengkritik dia, lebih baik mereka suburkan demokrasi dan kembalikan semula keyakinan terhadap penyokong Melayu dengan kosongkan kerusi. Harus dipuji. So itu saja penjelasan saya, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.